Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan ASEAN dan Jepun berkongsi pelbagai hasrat ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sama serta memastikan keamanan dan kestabilan serantau dalam rangka kerja serantau yang terbuka dan inklusif. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan Republik Demokratik Timur Leste bagi menghadiri majlis santap malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Jepun dan isteri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan ASEAN dan Jepun berkongsi pelbagai hasrat ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sama serta memastikan keamanan dan kestabilan serantau dalam rangka kerja serantau yang terbuka dan inklusif. Oleh itu, menerima pakai Joint Vision Statement and its Implementation Plan yang baharu, titah baginda akan mengukuhkan lagi perkongsian ASEAN-Jepun pada masa hadapan. Ini adalah lebih relevan memandangkan situasi ketidaktentuan geopolitik yang melanda pada ketika ini. Justru itu, ianya adalah sangat mustahak untuk terus mengukuhkan prinsip asas semangat serantau dan pelbagai hala dalam hubungan antara ASEAN dan Jepun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat bersama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, Jepun dan Republik Demokratik Timor Leste menghadiri sidang kemuncak komemoratif bagi memperingati ulang tahun ke-50 hubungan persahabatan dan kerjasama ASEAN-Jepun yang berlangsung di Hotel Okura, Tokyo. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa sesi plenari, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah ASEAN dan Jepun masih berpotensi tinggi untuk bekerjasama dalam meningkatkan keamanan dan kestabilan demi kemakmuran dan pembangunan yang berterusan. Dalam hal ini, ASEAN dan Jepun perlu terus memegang prinsip berdasarkan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Peraturan Undang-Undang Antarabangsa. Baginda menekankan bahawa usaha-usaha sedemikian akan dapat memperkukuh kerelevanan dan kesejagatan PBB sekaligus memastikan tiada pengecualian khususnya dalam usaha ke arah pembaharuan Majlis Keselamatan PBB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, kerjasama yang sangat rapat sepanjang 5 dekad ini telah membolehkan ASEAN dan Jepun memupuk rasa saling percaya yang mendalam dan menghormati antara satu sama lain sambil bekerjasama merentasi semua tonggang komuniti ASEAN bersama-sama meraih peluang dan menangani cabaran tahun demi tahun. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialulukan oleh Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun. Pembukaan dan sesi plenari sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Jepun dimulakan dengan ucapan pembukaan daripada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun dan Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Pada sesi plenari, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengiktiraf Jepun sebagai salah sebuah rakan kongsi ASEAN yang sudah lama terjalin dan paling teguh dan penumbuhan perkongsian strategi komprehensif ASEAN-Jepun
pada bulan September 2023 lalu merupakan satu perkembangan yang semula jadi bagi hubungan dialog berkenaan. Sementara itu, semasa working lunch, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan kembali perkongsian ASEAN dan Jepun selama ini telah memainkan peranan penting dalam memupuk kepercayaan antara satu sama lain dan persahabatan di kalangan rakyat melalui inisiatif-inisiatif seperti program Persahabatan Abad ke-21, SIAM, Genesis dan Beasiswa Max yang telah berjaya menjadi asas kukuh bagi hubungan antara rakyat ASEAN dan Jepun. Pressing challenges is the increasing impact of climate change. We have already witnessed more frequent and intense weather events, such as extreme temperatures. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah mengalu-alukan projek WA 2.0 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Kishida ke arah meningkatkan dan mengukuhkan lagi hubungan. Inisiatif-inisiatif berkenaan juga telah membantu ASEAN dan Jepun memanfaatkan peluang demi pembangunan dan kemakmuran dan pelaburan yang berharga bagi memastikan hubungan akrab dan perkongsian kukuh akan dapat dikekalkan dalam 50 tahun seterusnya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakui bahawa negara Brunei Darussalam juga menaruh kepercayaan akan kepentingan menyediakan peluang-peluang kepada para pemimpin muda yang berkongsi nilai dan matlamat yang sama dalam mewujudkan persahabatan dan rangkaian bersama. Oleh itu, ASEAN Junior Fellowship Program dimulakan bagi memupuk dan meningkatkan perpaduan di kalangan pegawai-pegawai muda di ASEAN serta kerjasama penting bersama rakan-rakan dialog masing-masing. Dalam hal ini, baginda mengalu-alukan sokongan Jepun terhadap program tersebut dan seterusnya menekankan bahawa semua inisiatif yang melibatkan golongan belia dan pegawai-pegawai muda sebagai pemimpin masa depan akan dapat menyumbangkan ke arah mengukuhkan lagi heart-to-heart partnership sekaligus memastikan masa depan yang harmoni dan sejahtera bersama. Semasa sesi Partners for Co-Creation of Economy and Society of the Future, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menekankan bahawa rantau Asia Pasifik dijangka terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun akan datang meskipun berhadapan dengan ketidaktentuan global dengan pertumbuhan yang dijangkakan sebanyak 4.2% pada tahun 2024 menurut tabung kewangan antarabangsa IMF. Walau bagaimanapun, pertumbuhan tersebut adalah berisiko jika terdapat kegagalan untuk sama-sama menangani cabaran dengan segera. Salah satu cabaran yang mendesak adalah peningkatan kesan-kesan perubahan iklim yang mana kejadian cuaca semakin kerap dan terlalu kuat seperti suhu melampau, ribut yang menjejaskan, banjir dan kemarau yang berpanjangan. Baginda seterusnya bertitah menyatakan bahawa Conference of the Parties COP yang berlangsung di Dubai baru-baru ini telah mencapai kesepakatan dalam langkah-langkah terutama sekali untuk menghadkan peningkatan suhu ke 1.5 darjah Celsius. Oleh itu, ASEAN dan Jepun harus bekerjasama untuk mewujudkan langkah-langkah yang nyata dan inovatif yang memberi tumpuan kepada mengurangkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan corak iklim. Dalam mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengalu-alukan kepakaran Jepun dalam menggubal dasar perkongsian teknologi dan inisiatif negara berkenaan untuk menubuhkan Asia Zero Emission Community AZEC serta menzahirkan kepercayaan bahawa ASEAN akan meraih manfaat yang signifikan daripada perkara-perkara tersebut khususnya melalui kerjasama melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Pada penghujung sidang kemuncak komemoratif tersebut, Joint Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation and the Implementation Plan of the Joint Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Trusted Partners diluluskan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semalam berkenan berangkat bersama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan Republik Demokratik Timor Leste bagi menghadiri majlis santai malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun dan isteri Puan Yoko Kishida di Gihinkan The State Guest House Akasaka Palace, Tokyo.
Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Jepun dan isteri. Majlis santap malam yang diadakan sempena sidang kemuncak komemoratif bagi memperingati ulang tahun ke-50 hubungan persahabatan dan kerjasama ASEAN-Jepun ini dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Perdana Menteri Jepun. Selesai keberangkatan rasmi ke Jepun dan sidang kemuncak ASEAN-Jepun berkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik dari Tokyo. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Tokyo Haneda bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ialah Tuan Yang Terutama Meda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Haji Syabuddin bin Haji Musa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Jepun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan-perutusan takziah kepada His Highness Sheikh Mashal Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait. His Highness Sheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, Perdana Menteri Kuwait, ahli-ahli kerabat diraja dan rakyat Kuwait berikutan dengan kemangkatan His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah baru-baru ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya juga berkenan menghantar perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Mashal Ahmad Al-Jaber Al-Sabah berikutan dengan pelantikannya sebagai Amir Kuwait. Orang ramai di Pelawa berkunjung ke Galeri Empan, Hub Tenaga Brunei Dermaga bagi menyaksikan pameran Seni untuk Semua 2023. Pameran yang dibuka sehingga 27 Disember ini mengetengahkan lebih 100 buah karya termasuk kraftangan dan lukisan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Kelebihan mengenai menuntut ilmu dan beramal dengannya antara disentuh semasa tazkirah malam munajat semalam. Munajat kali ke-116 dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dengan dukungan khas Program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-12. Bacaan Sidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Meja Bersara Awang Haji Muhammad bin Dola, pemangku pengarah Khidmat Bakti Negara. Acara diserikan dengan penyertaan 470 pelatih PKBN pengambilan ke-12 bersama 150 pegawai, jurulatih dan tenaga kerja PKBN. Turut menyemarakkan majlis jawatan kuasa takmir dan jemaah daripada 73 buah masjid
termasuk surau dan balai badan di seluruh negara. 15 peserta yang berjaya menamatkan kursus asas perubatan Islam kelima Darusshifa Warafahah semalam menerima ijazah dan sijil pengajian mereka. Majlis diadakan di Kampung Sungai Matan. Penyampaian ijazah dan sijil disempurnakan oleh Datuk Paduka Ahmad Bukhari bin Siraja Khatib Abu Hanifah yang dipertua Darusshifa Warafahah Brunei Darussalam. Sepanjang latihan, para peserta didedahkan tentang ilmu perubatan Islam oleh guru-guru Darusshifa Warafahah Brunei Darussalam dan Malaysia. Lebih 100 buah karya termasuk lukisan, media campur, kraf tangan, perabot dan arca diketengahkan pada pameran Seni untuk Semua 2023. Pameran yang diadakan sempena sambutan Harian Terbangsa Orang Kelainan Upaya 2023 dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 27 hari bulan ini di Galeri Empan, Hab Tenaga Brunei Dermaga. Pameran merupakan wadah bagi mengetengahkan hasil seni kreatif orang kelainan upaya OKU dan kolaborasi pusat bahagia dari keempat-empat daerah dan persatuan-persatuan berkaitan. Antara yang diketengahkan pameran Mereka Cipta atau The Krian yang memaparkan hasil karya OKU yang memberi inspirasi dan mempunyai imajinasi serta ekspresi tersendiri. Pameran dihasran dapat meningkatkan kesedaran orang ramai menghargai hasil karya seni OKU. Pameran dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Dapat kita lihat macam mana dorang ini menghasilkan sesuatu karya itu dari kemampuan dorang, ability dorang. Lukisan-lukisan dorang sini ini semuanya ada makna tersendiri. Penghasilan mereka sangat luar biasa dan lebih menarik. Dan hasil-hasil mereka boleh dibawa lagi ke peringkat yang seterusnya kerana dorang pun berkebolehan. Gelanggang Sukan Kampung Ukong di daerah Tutong menjadi tumpuan orang ramai bagi menyaksikan Pesta Kampung Ukong 2023 anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Ukong. Pelbagai jualan dan produk tempatan serta aktiviti diadakan. Pesta selama 2 hari berakhir petang tadi. Para pengunjung menyertai pertandingan menganyam ketupat, menumpah ambuyat dan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja bagi menceriakan suasana pesta, malah memberi manfaat dan pengetahuan khususnya para belia. Pertandingan menganyam ketupat juga salah satu aktiviti yang dipilih bagi memeriahkan pesta di samping memberi pengetahuan kepada generasi muda mengenai seni menganyam menggunakan daun kelapa agar ianya tidak luput ditelan zaman. Aktiviti menumpah ambuyat juga turut diadakan. Aktiviti ini dipilih bagi mengenalkan kepada generasi seterusnya mengenai dengan makanan tradisi. Bukan saja dikenali di masyarakat Melayu, juga dikenali di masyarakat dusun. Sambutan amat menggalakkan. Diharap di masa akan datang kami dapat membuat lagi acara seperti ini bagi memeriahkan suasana cuti penggal sekolah. Cuaca negara Brunei Darussalam ketika ini berada di monsun timur laut dan dijangka berterusan sehingga hujung bulan Mac 2024. Sepanjang 2 bulan pertama, monsun timur laut juga dikenali sebagai musim tengkujuh. Negara lazimnya mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala, lebat terutamanya pada waktu malam hingga awal pagi. Ribut tropika jelawat yang dikesan di kawasan Laut Tenggara Filipina secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan cuaca negara. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku.
Maklumat cuaca terkini hubungi peramal cuaca di Pusat Peramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau melalui laman sesawang www.met.gov.bn atau melalui laman Facebook Brunei Weather, Instagram @brunei.weather dan saluran Telegram Brunei Weather. Projek kajian kesesuaian varieti padi bagi kawasan ladang yang tidak mempunyai sistem pengairan dapat membantu meningkatkan hasil ladang-ladang padi yang tidak mempunyai sistem pengairan yang lengkap di kawasan penanaman padi. Projek itu dilancarkan baru-baru ini di ladang padi di kawasan Kemajuan Pertanian KKP Lekiun, daerah Temburong. Projek kerjasama dan penyelidikan itu dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan Pusat Penyelidikan Beras Hybrid Hunan Republik Rakyat China disebabkan ketiadaan sistem pengairan yang lengkap dan bergantung sepenuhnya kepada sumber air hujan. Tanaman padi hanya diusahakan sekali setahun dengan purata hasil 1 tan metrik. Antara fokus utama projek tersebut mendapatkan bekalan benih varieti berhasil tinggi padi dari Republik Rakyat China bagi menjalankan kajian kesesuaian varieti di negara Brunei Darussalam dan pada masa yang sama mendapatkan bantuan pakar pembiakan padi hybrid bagi membantu melaksana program pembiakan padi dan industri biji benih padi di negara ini. Menggabungkan minat dalam bidang perniagaan dan seni kebudayaan warga Vietnam, impian seorang pengusaha untuk membuka sebuah kedai perabot yang mengetengahkan produk yang dihasilkan dari rotan menjadi kenyataan. Dikenali sebagai Rattan House, kedai yang dibuka pada tahun 2022 itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Maisarah Nguyen mendapat idea untuk membuka kedai perabot dan barangan diperbuat daripada rotan selepas berkongsi dan bertukar fikiran bersama rakan-rakan. Antara produk yang ditawarkan termasuk meja, kerusi, dulang, aksesori dan juga beg dengan harga yang berpatutan. It's really hard to find rattan furniture anywhere else. So the demand so far so good, especially during big holiday. Last year Raya, the sales was really good and people love to buy the trays and the furniture to decorate for their houses. Di sebalik memiliki pengalaman dalam bidang perniagaan, pengusaha ini juga tidak lari daripada cabaran untuk menepati cita rasa dan kehendak para pelanggan. So far the challenges, the most difficult part is to bring the right design for too much Bruneian demand. So we need to really investigate on the design to bring the right item to match the Bruneian culture as well. Kejohanan badminton terbuka BRKP 2023, anjuran Sekolah Chong Hua Kudang yang diadakan Khamis lalu berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Pengarah Muhammad Amir Rizal bin Pengarah Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kejohanan mempertandingkan sebanyak 14 kategori, antaranya perseorangan lelaki terbuka, bergu lelaki di bawah 19 tahun, perseorangan wanita terbuka dan perseorangan wanita di bawah 19 tahun. Sepuluh pasukan bersaing dalam pertandingan peringkat akhir kejohanan bola jaring bawah umur 15 tahun, anjuran Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Kejohanan berlangsung petang tadi di Dewan Serbaguna Stadium Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Judo International School JIS muncul juara kejohanan. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dayang Mas Nur Faiza Bida Juzaini, Naib Presiden Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Negara Brunei Darussalam.
Dengan adanya pertandingan seperti ini, pihak persatuan dapat mengenal pasti pemain-pemain yang berpotensi untuk dilatih secara berterusan dan sistematik. Larian transformasi sempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan kali ke-53 tahun 2023 akan diadakan pada 21 Januari 2024 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai larian transformasi 10 km terbuka lelaki, 10 km terbuka wanita, 5 km veteran lelaki berumur 50 tahun ke atas dan 5 km veteran perempuan berumur 45 tahun ke atas bolehlah membuat pendaftaran dan pembayaran sehingga 31 Disember 2023. Sembarang pertanyaan hubungi talian seperti yang tertera. Acara dikendalikan bersama oleh Jabatan Penjara, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jabatan Buruh dan Jabatan Daerah Temburong.